few things about facts about the heart. Ibu semua tahu ya. The bigger the organism, the slower the heart rate. Gajah nadi dia 20 lah, for 20-30. Us human about 60-80. Tak lawan semua meteran. Tak faham cari empat Kalau dia lawan. Okay, so tikus heart rate dia 500. Okay, 500. There's a type of bird. Bird. Ya, type of hummingbird. Tapi jenis-jenis hummingbird tu 1200 1 minit. Ya, nadi. Alright. Okay, and our blood travel about 19,000 kilometers a day. Satu hari, yeah. And 2.6 million liter a year. Okay, so yang ini yang saya katakan tadi, ya, saluran koronari yang depan, yang belakang dan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan dia duduk ke lantai jantung, ya. Okay, this is the one also I was telling you. In developed countries, dalam negara yang membangun, pembunuh utama adalah penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular ni serangan jantung dan angin ahmad, ya. Di Malaysia dia jantung nombor 2. Sebab pembunuh utama di Malaysia adalah kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya, ya. Saya kadang-kadang sakit, datang sakit jantung ataupun suspek sakit jantung, kan? Jadi kita nak buat angiogram. So dia tanya doktor, buat angiogram bahaya tak? Saya kata kita buat apa pun ada risiko. Saya kata contoh, jalan masuk bilik ayam, tergelincang, jatuh, pecah kepala, mati. Pernah dengar tak? Ha? Ini duduk atas tandas, tandas pecah. Pernah ini ya? Ha? Bawa kereta, accident, mati. Pernah jadi kan? Nah, takut dah bawa kereta. Takut tak masuk bilik ayam? Tak takut. Sebab apa? Sebab kita buat hari-hari. Risiko kemalangan maut di Malaysia lebih tinggi daripada risiko buat angiogram. Tapi buat angiogram, risiko nak kena angin ahmad 0.1%. Allah betul. Takutnya 0.1. Saya kata bawa kereta tu risiko lagi tinggi. Apa betul kereta? Tak mau buat. Because scared of the risk. Okay? So bila kita cakap pasal penyakit jantung ada macam-macam, ya. Penyakit jantung congenital, jantung berlubang, ya. ASD, PSD, PDA, macam-macam. Dan penyakit otot jantung. Penyakit otot jantung ni yang kita selalu dengar ahli sukan, main bola sepak, main bola jatuh mati. Usually it's because of this penyakit otot jantung, disease of the heart. Disease of heart muscle kita panggil hypertrophic cardiomyopathy, ya. Penyakit injak jantung di antara penyakit yang agak gelap juga di Malaysia. Penyakit rentak jantung atau rhythm disorder. Yang ini akan jadi fantasia. Yang paling kerap penyakit rentak jantung di Malaysia adalah penyakit AF, atrial fibrillation. Ini jadi fantasia. So, apa dia? Jantung kita saja cerita sedikit ya, sebab hari ini kita nak cakap lebih pada serangan jantung. Cerita sedikit penyakit rentak jantung. Jantung kita berdenyut kalau perlahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau laju rentak dia sama. Okay? Sama. Atrial fibrillation ataupun akademi fantasia sebab dia nak kena ada nada kan. Dia jadi menggila. Jadi nadi dia kalau perlahan dia macam tak ada rentak. Jadi bila laju jadi masalah dia jantung normal dia sama.
Jadi dia kena pump, relax. Pump, relax. Masalahnya ni tadi dia jantung dia. Jadi jantung tak berdenyut habis dan menyebabkan darah kadang-kadang berkumpul hingga menyebabkan darah boleh beku dalam jantung. Darah beku dalam jantung, duduk dalam jantung tak apa, tapi dia terlepas masuk ke otak menyebabkan angin ahmar. So penyakit otak jantung yang takut sekali, sama ada dia menyebabkan darah beku sehingga orang kena angin ahmar, ataupun dia kadang-kadang terlalu laju sehingga menyebabkan orang tu tak selesa, ya. Ini tak ada kena-mengena dengan yang kita nak sembang tadi tu, ya. Dan yang kita sembang penyakit coronary jantung ataupun coronary heart disease. Salur darah ni nama dia coronary artery, right coronary artery and left coronary artery. So penyakit dia kita panggil coronary artery disease ataupun coronary heart disease, ya. Okey. Lagi ada soalan? Soalan lah. Dah 5 hadiah. Oh, hadiah. Okey. Ini salur darah. Ya. Tahukah kita bahawa penyempitan salur darah mula berlaku semasa umur belasan tahun. Bila kita umur belasan tahun, salur darah kita dah mula menyempit. Dinding-dinding salur darah telah mula diisi oleh sel-sel lemak, kolesterol, ataupun sel-sel otot, ataupun sel-sel parut, okey, fibrosis, ya, dalam dinding salur darah. Dan lama-kelamaan salur darah kita dindingnya akan semakin menebal, dipenuhi oleh bahan-bahan seperti kolesterol dan menyebabkan salur lubang di mana darah berjalan itu jadi semakin sempit, ya. Semua orang akan mengalami penyempitan salur darah disebabkan oleh faktor umur. As we age, our vessel will get smaller and smaller. Tapi setengah orang salur darah dia sempit dalam umur 40-an, setengah orang umur 90-an. Yang 40-an sebab faktor-faktor yang mempercepatkan penyempitan salur darah. Apa dia? Kita bincang tadi lah, pokok, kolesterol, diabetes, kencing manis, diabetes and all that. Nah, sama, di salur darah yang normal agak licin, pipe air yang kita baru beli, lama-lama pipe air itu penuh dengan lemak, ya. Okey. Dan bila ada darah beku, dia akan menyumbat dan menyebabkan tersumbat darah. Benda ni berlaku di keseluruhan badan. Tapi bila dia berlaku pada jantung, kena serangan jantung, kita panggil heart attack. Bila dia kena kepada salur darah otak, kita panggil stroke, ya. Okey, ataupun kalau dari segi bahasa kita boleh panggil brain attack, sama ya. Sebab benda yang sama tapi di tempat yang berlainan. Saya selalu kata kat orang, ya, benda sama berlaku. Salur darah tersumbat di jantung, kita heart attack. Salur darah di otak tersumbat, kita brain attack. Sebab tempat yang lain dia panggil lain. Okey, kalau ini adalah gambar salur darah. Dan tengok yang bintik-bintik kuning tu adalah kolesterol, ya. Bintik-bintik kuning tu adalah kolesterol. Dan bintik-bintik kuning tu akan masuk mendak ke dinding salur darah. Okey. Dia ini yang kata kolesterol ni masuk. Lama-lama salur darah tu mula-mula mengembang. Sebab kolesterol tu dah banyak, mula-mula dia kembang. So tak ada efek. Tapi lama-lama dia dah tak boleh kembang, dia akan masuk ke dalam, menyebabkan penyempitan. So sebab tu salur darah ni, kolesterol yang menempel di dinding salur darah bermula seawal umur belasan tahun, ya. Dan bila kolesterol ni terkoyak, pecah, ya, terbelah, menyebabkan darah merah yang lalu tadi melekat. Dan darah merah yang melekat, bila dia sempat sembuh, sebelum dia tersumbat penuh, dia jadi parut dan menyebabkan lagi sempit. Tapi bila salur darah ni pecah, kolesterol ni pecah dan darah beku terbentuk dengan banyaknya hingga tersumbat, maka berlakulah serangan jantung, ya. Sebab dia dah tertutup terus, ya. Ini cross sectional of that.
benda yang sama. Setiap kali jadi dissipate, ya. Okey? Okey, ini adalah gambar salur darah. Salur darah dia ni, dinding dia sebenarnya dinding dia besar ni. Lubang salur darah ni sebenarnya besar ni. Tapi setengah ni penuh dengan kolesterol. Ini betul ni. Ya. Ni tengok ni kolesterol. Ni macam apa ni? Macam pelantar. Jaga sebab pelantar. Okey, so macam margarin ni, benda ni tak boleh kena darah. Dia kena darah, darah akan jadi ketul. Darah akan jadi ketul. Dan dia dilindungi oleh satu lapisan yang tebal, iaitu dinding salur darah tadi lah. Ini sebenarnya dinding salur darah, tapi sepatutnya dinding ni duduk bawah ni. Tapi sebab kolesterol tu duduk tolak dia. Ya. Okey. Dan sekiranya dia pecah, dia pecah. Darah beku mula lekat kolesterol. Kalau darah beku tu banyak ni, darah boleh lalu lagi. Tak kena lagi serangan jantung, tapi dia rasa sakit. Sebab apa? Semestinya lubang tu akan disempit. Sebab sebahagian dari lubang tu dah diisi oleh darah beku. Tapi kalau darah beku tu penuh macam ni. Ini asal dia kolesterol tu duduk sini tadi. Dia pecah, dia meleleh keluar, darah beku habis sampai ke dalam. Ini kita tutup menyebabkan ketat. Ya? Tak apa. Okey, rawatan sama ada kita makan ubat, ya. Okey, ataupun kita buat balloon angioplasty, kita buka salur darah yang sempit tu, ya. Macam ni, Pak Lawak ni dia pakai balloon dia lah, kita masukkan balloon dia ke dalam. Ini adalah rupa balloon tu, kecil. Ya. Okey, terlalu kecil. Dan contoh ni yang kita buatlah, saya buat di sini. Okey, kalau dalam sempit, kita longsorkan masuk satu balon. Di atas balon itu sebenarnya ada stand ataupun spring yang dah dikucukkan atas balon. Jadi bila kita tiup balon itu supaya balon itu terbuka, stand itu juga akan kembang. Dan bila kita kucukkan balon itu, kita tarik keluar balon itu, stand itu akan tertinggal. Dan stand itu fungsi dia adalah sebagai satu scaffolding. Dia sengkap, orang kita kata sengkap salur darah, ya, supaya pengaliran darah itu elok. Okey. Dan satu lagi rawatan, bypass. Yang orang kata buat bypass ni salur darah yang tersumbat. Katalah salur darah dia yang salur darah depan dia ni tersumbat di kawasan atas. Ini single bypass ni contoh di mana ini adalah salur darah asal. Kita ada memang salur darah asal yang macam ni, tapi dia pergi ke otot. Kita tak payah katalah otot dia ada banyak pergi supply, dia ambil salah satu salur darah tu, dia ubah dari otot tu, dia ubah untuk disambungkan kepada salur darah jantung. Jadi darah tu akan turun dari atas, ya. Setengah-setengahnya ambil buat kaki. Jadi kalau buat kaki dia kena sambung ke depan lah. Satu daripada pembuluh darah supaya darah dapat turun, dan satu lagi tempat yang dia nak letakkan bypass, ya. 2 atau kadang-kadang 3 salur darah, 4 salur darah soalnya, ya. Ini adalah bypass ataupun open heart surgery, ya. Inilah this from the light. Okay, so prevention is better than cure. Cara hidup sihat, kenal pasti kita punya faktor risiko supaya kita tahu kita duduk di mana dan kita modify faktor. Contohnya, orang lelaki ubah jadi perempuan sama lah. Kan, pagi dia nak pergi Thailand kan, jadi perempuan. Pembedahan seks, dia kata lelaki risiko tinggi nak jadi perempuan. Tapi jadi perempuan pun dia kenal juga lah. Okey, faktor tu tak boleh ubah. Umur tak boleh ubah, keturunan tak boleh ubah. Tapi yang boleh ubah, kita ubah, ya. Kerajaan contohnya macam manis, kita boleh ubah. Bukan kita boleh buang macam mereka, tapi kita boleh kontrol. Sebab gula merosakkan salur darah, ya. Kolesterol kita boleh ubahkan. Sebab apa? Sebab kolesterol menempel dalam salur darah. Darah tinggi boleh diturunkan. Sebab apa? Sebab darah yang tinggi menghentak dinding salur darah, menyebabkan kerosakan pada dinding salur darah, ya. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang merokok, berhentilah, ya. Sebab juga rasa rokok merosakkan salur darah.
Selain itu, saya rasa healthy lifestyle, exercise namanya. Okay? Makanan lah, makanan kita duduk di Penang ni memang sedap, sekadar. Bukan tak boleh makan. Makan hari-hari. Hari-hari mesti kadang. Macam. Hari-hari puasa. Macam yes. Okey. Saya rasa saya berhenti di sini sebab saya rasa cikgu ni, kalau saya kat klinik lah, saya paling takut sekali kat cikgu. Tanya banyak. Betul Jangan nak tanya, Mai. Bukan saya tanya banyak. Dia masuk-masuk tu dia duduk. Kita kata, ya selamat pagi Puan, selamat pagi, duduk. Puan, apa masalah Puan? Sekejap kata. Dia kata sekejap tu, sudah. Dia buka beg. Ambil pentas. Rokok satu doktor. Wah. Cikgu. Dia setia pentas kan? Atau tak pentas buku dari kecil dia. First one, 20 minit. Ada betul doktor. Ya saya takut tembak cikgu. Tapi dah macam mana kan? Dia nak boleh sembang, kita sembang. Okey, ada soalan? Okey, terima kasih. Betul? Ya, dia. Betul? Ya, dia. Kolesterol tu doktor kata tak boleh buang kan? Tak boleh, dia memang akan Apa dia kolesterol? Kolesterol dalam darah memang ada kan? Ha. Dia boleh buang tak? Dalam darah tu lah. Dia begini. Selalu orang tak faham. Orang ingat kolesterol tu mai duduk atas dinding saudara. So dia kata kalau duduk dinding saudara, pergi cungkir lah. Kan? Ambil apa bahan kimia, bawa spray bagi dia hancur. Tapi saya tunjuk tadi, dia bukan duduk di sini. Dia duduk dalam. Dia masuk menembusi dinding. Dia duduk dalam dinding saudara. Cara nak buang tak ada doktor? Buang saudara. Buang. Tak boleh buang, lepas tu boleh kurang. Tak boleh buang tak? Sekarang ni saya tahu. Saya tahu dia soalan dia tu saya faham. Saya faham dengan tu. Lah ni ada viral orang letak gambar yang daripada undi saudara. Mungkin saya tak ada orang tengok pun. Daripada tunjuk video kata ada satu alat ni, dia masuk, dia drill saudara tu. Sampai dia drill tu baru dia sedut. Tapi ini masalah dengan telefon. Masalah dengan telefon tu dah lebih gambar. Masalah dengan telefon ni, kita dapat gambar. Gambar tu tak ada description. Dia tak cerita, kita tengok. Saudara, dia kata tu jantung. Ui, hebat. Benda tu kita dah pakai, tapi masalah banyak. Banyak yang jadi masalah daripada yang elok. Tapi itu bukan dia, sebenarnya bukan dia cuci kolesterol tu. Ini adalah kes di mana yang saya tunjuk gambar tadi. Kolesterol tu terkoyak, dinding tu terkoyak. Kolesterol mari lekat kat dinding. Dalam beku mari lekat kat dinding. Tapi dalam beku ni, kalau dia baru beku, dia boleh pecah. Tapi kalau dia dah beku lebih daripada 2-3 jam, dia jadi keras. Dia jadi macam tepung kena beli tu. Dia kenyal, tapi dia tak pecah lah. Jadi nak buang dia susah. Dia menggunakan alat tu. Bila dia kikis dalam beku tu dari dinding, baru boleh dalam beku, bukan kolesterol dalam dinding. So dia sedut dalam beku yang dah keras. So cuma digunakan untuk orang yang kena serangan jantung. Bukan orang yang ada penyempitan. Orang penyempitan tak boleh buat. Dan saya pernah tengok berlaku satu kes di mana saya bagi cerita lah. Kita ni seronok nak cerita ya. Saudara sebelah kiri tu, macam saya tunjuk tadi. Okay. Saudara sebelah kiri ni, dia ada dua. Dia dari satu dia cabang buat depan dan buat belakang. Satu kes tu, dia ada dalam buku dia duduk di sini. Dia kena serangan jantung. Umur 27 tahun. HA hospital. Dia hospital Seremban. Dia kena serangan jantung, dia membawa dia. Masa tu saya ada di AGN. Saudara dia ada dalam buku kat sini. Dia memasukkan alat tu. Dia gedi sedut. Masa dia orang sedut tu, bila dia orang sedut, kadang-kadang dalam buku tu ada yang terlekat dekat penggerudi tu. So masa dia orang tarik penggerudi tu,
Dalam buku tu sampai kan terlepas masuk dalam saudara itu. Tak pasal dia kena dua sebenarnya tu. So itu masalah alat-alat. Tak tahulah kalau nak tanya pasal itu langsung. Kalau kita tengok tu kadang-kadang kita tengok hebat, tapi kita tak tahu cerita di sebalik kehebatan.